استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا كريم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surah Ar-Radah. Seterusnya kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin, muslimat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sekali lagi merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala membawa hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk kita menambahkan lagi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan diri kita di tempat yang baik. Itu juga merupakan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi meneruskan pengajian kitab kita iaitu Penawar dan Penyucian Jiwa. Mudah-mudahan pada malam ini kita mendengar lagi isi-isi yang saya rasa baik untuk kita dalami, dan mudah-mudahan perbincangan kita, isi-isi perbincangan kita pada malam ini
memberikan suatu kesan hitam, memberikan suatu kesan yang mendalam kepada diri kita, agar kita berubah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada sebelum ini. Kita semua insya-Allah dah baik dah. Cuma kita nak jadi lebih baik insya-Allah. Termasuklah saya yang bercakap di hadapan ini lebih-lebih lagi untuk menjadi insan yang lebih baik, kerana kehidupan kita bukan hanya sekadar di dunia ini, bahkan kehidupan kita yang lebih kekal abadi itu yang lebih utama, yang mana dia melihat kepada kehidupan kita di alam dunia ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat berusaha ke arah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masih lagi berada dalam tajuk keadaan hati manusia ataupun keadaan hati insan, yang mana kita dah bicarakan ciri-ciri hati yang sakit, dan kita masuk ciri-ciri hati yang sihat. Ciri-ciri hati yang sihat kita dah masuk pertama, dan malam ini kita masuk yang kedua. Baik, di antara ciri-ciri hati yang sihat yang terdapat di dalam kitab ini, yakni jika ia tertinggal wiridnya daripada Al-Quran atau zikrullah atau suatu peribadatan lainnya, maka ia merasakan sakit yang tiada terperi, melebihi sakit orang yang tamak dan kikir ketika kehilangan barang kesayangannya. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kalau kita nak menilai hati kita ini sihat ataupun tidak sihat, maka cuba kita lihat, andai kata kita mempunyai wirid, kita mempunyai wirid-wirid yang memang kita lazimi setiap hari, kita lazimi setiap hari, mungkin lepas maghrib, mungkin lepas subuh, mungkin lepas asar dan sebagainya, tiba-tiba dia tertinggal wiridnya, ataupun tertinggal bacaan Al-Quran dia, dia tertinggal dia punya salawat dia. Kalau dia tertinggal daripada apa yang telah biasa dia lakukan setiap hari, hati dia merasakan begitu perih, hati dia merasa begitu sakit, dan dia rasa kesakitan itu sangat tidak tertanggung. Kerana apa? Kerana dia tertinggal dengan wirid yang dia lakukan. Dia tertinggal. Jadi orang yang mempunyai hati yang sihat, dia akan rasa kecewa sangat. Dia rasa, ya Allah, kenapalah aku tertinggal wirid ni? Begitu. Ini hati yang sihat. Hati yang sihat. Kalau sehari dia tak baca Al-Quran, tak tahulah macam mana hari itu dia sibuk sangat nak uruskan kehidupan dia, mungkin nak uruskan anak dia, nak uruskan isteri dia sakit dan sebagainya. Contoh, tiba-tiba dia tertinggal Al-Quran, dia rasa Allah tak senang duduk. Tuan-tuan, bila dia rasa tak senang duduk, bila dia rasa ya Allah kecewa dan sebagainya, itu nak menunjukkan bahawa hatinya sedang sihat. Sedang sihat, tuan-tuan. Ada setengah orang tak baca Quran sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, tak sentuh Al-Quran, tak baca Al-Quran, tak ada rasa apa-apa, tuan-tuan. Tak ada rasa apa-apa, hati dia tak ada rasa kecewa, hati dia tak rasa menyesal, hatinya tak rasa gundah gulana, relax saja. Itu nak menunjukkan hati dia dalam keadaan yang tidak sihat. Tapi kalau hati dia tak tenang, tuan-tuan, lain macam. Begitulah juga, tuan-tuan, kalau mereka yang dah biasa bangun malam, tuan-tuan, untuk solat tahajud, solat taubat, solat hajat, witir dan sebagainya, tiba-tiba satu hari Allah Subhanahu wa taala tak kejutkan dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bangun pagi, tuan-tuan, dia sangat menyesal. Dia sangat menyesal, dia sangat kecewa, dia sangat sedih, tuan-tuan. Kerana apa?
kerana dia tak dapat melakukan amalan-amalan yang telah dilaziminya setiap hari. Tuan-tuan, kalau ada perasaan yang sedemikian, insya-Allah hati itu dalam keadaan yang sihat. Sama lah macam kita, tuan-tuan. Saya yakin kita ada wirid masing-masing. Kita ada jadual kita masing-masing untuk kita baca Al-Quran. Ada jadual kita masing-masing untuk kita, mungkin kita nak bertasbih, nak bertahmid, nak bertahlil, ya, dan pelbagailah apa wirid-wirid yang kita nak bacakan, ya, dan ada waktu-waktu tertentu yang telah kita tentukan. Jadi tuan-tuan, bagi mereka yang istiqamah, tuan-tuan, dia akan rasa. Jadi keadaan hati ini yang kita nak jaga. Kita boleh cek, tuan-tuan. Kita boleh periksa hati kita sakit ataupun tidak sakit. Hati kita sihat ataupun hati kita tidak sihat. Jadi tuan-tuan, apatah lagi dalam usia dunia ni, tuan-tuan, ataupun akhir zaman ni, tuan-tuan, setiap daripada kita ni, tuan-tuan, kalau bagi saya lah secara peribadi, wajib ada zikir tertentu yang perlu kita amalkan. Saya, tuan-tuan, bukanlah nak kata baik tak ada, tuan-tuan, jauh daripada perasaan itu. Awal semester, contohnya kami kalau kuis lah, kalau kami dekat kuis ni, saya kalau sebelum saya masuk subjek dan sebagainya, saya akan pesan kepada para pelajar saya agar para pelajar saya ni, satu yang saya suruh diamalkan surah Kahfi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Saya minta diamal setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta diamalkan, satu hari paling kurang 100 kali istighfar. 100 kali istighfar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya minta para pelajar saya yang belajar subjek dengan saya, paling kurang satu hari mesti berselawat kepada Nabi SAW 100 kali. 3 amalan ini basic amalan, selain daripada dia kena baca Quran dan sebagainya, dia mesti buat setiap hari. Saya cakap pada para pelajar saya, kerana apa? Kerana dunia akhir zaman cabaran sangat hebat. Kalau kita tidak ada amalan yang kita lazimi selain daripada kita salat dan sebagainya, maka berkemungkinan besar kita akan kalah dengan ujian, fitnah dunia, fitnah kehidupan. Saya memang pesan dengan para pelajar saya yang selain itu, terserah pada mereka lah, selain daripada saya minta diorang ni semayang malam, minta mereka ni solat puasa Isnin Khamis, saya minta pada mereka untuk apa? Untuk kekuatan rohani. Kekuatan rohani, tuan-tuan. Memang saya pesan pada anak-anak murid saya agar mereka beramallah, insya-Allah, mudah-mudahan hati mereka ini akan terdorong untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu jugalah saya pesan pada anak saya, anak-anak murid saya, dan insya-Allah mudah-mudahan kalau benda ni baik, tuan-tuan, kita boleh pesan dengan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, tuan-tuan, agar amalan ini menjadi perisai, menjadi perisai diri kita dengan fitnah dunia, jadi jangan tinggalkan wirid ini. Wajibkan untuk diri masing-masing. Wajibkan untuk diri masing-masing, bagi mengamalkan amalan-amalan ini agar menjadi pendinding, perisai kepada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Kalau kita tak beramal, takut-takut nanti kita mudah dirosakkan oleh syaitan, iblis ataupun nafsu kita. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara ciri-ciri hati yang sihat,
ialah senantiasa merindui untuk mengabdikan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti rindunya seorang kepada orang yang amat disayanginya. Yahya bin Mu'az berkata, barang siapa merasa senang dan damai berkhidmat kepada Allah, maka segala sesuatu pun akan senang berkhidmat kepadanya. Dan barang siapa tenteram pandangannya, yakni mata hatinya, mata batinnya kerana Allah, maka tenteram pula yang lainnya ketika melihat orang seperti ini. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang sehat ini adalah hati yang senantiasa untuk mengabdikan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita senang berkhidmat untuk Allah, senang berkhidmat untuk agama Allah, senang untuk apa? Untuk nak buat sesuatu untuk agama Allah, terserah apa saja. Khidmat dekat surau, khidmat dekat masjid, khidmat nak tolong orang, khidmat dalam masyarakat, semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkira apa yang dia mampu, sama ada dari sudut tenaga, fikiran, harta benda, dia boleh khidmat segala-galanya kerana Allah, di jalan Allah. Di jalan Allah. Maksud dia apa? Dia senantiasa merindui. Bila merindui ini, kalau dia tak buat, dia rasa tak senang duduk. Dia tak senang duduk. Kalau dia suka bersihkan surau contohnya kan, kalau dia tak bersihkan, dia tak rasa senang duduk. Dia seronok. Dia buat bukan kerana orang, tetapi dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Contoh khidmat apa saja. Dekat masjid dia lah paling dah, contohnya tutup lampu, tutup aircon dan sebagainya. Dia lah tutup pagar surau, contoh kan. Kalau dekat dalam masyarakat, dia lah yang tidak berkira dari sudut khidmat dalam masyarakat. Apa sahaja yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala, dia sangat suka. Dia sangat suka. Setengah orang dia suka sebab apa? Sebab ada habuan, tapi dia buat bukan kerana habuan, tetapi dia buat adalah semata-mata untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh kalau dia ni ada ilmu dia pandai untuk mengaji Al-Quran, contohnya mengajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Dia sangat suka kalau ada orang datang ke rumah dia, anak-anak dan sebagainya, untuk dia mengajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab bagi dia, kalau dia mengajar Al-Quran ini, insya-Allah orang pandai baca Quran, nanti kepandaiannya itu akan berbalik kepada dirinya lah, kan? Dan dia rasa bila dia mengajar Al-Quran, berarti dia telah membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sangat suka perkara-perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kalau dia suka perkara-perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan suatu ketenteraman jiwa. Hati dia akan tenang. Tuan-tuan, kalau kita nak tenang dalam kehidupan kita ni, perbanyakkanlah khidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Khidmat untuk agama Allah, jiwa akan tenang, tuan-tuan. Jiwa akan tenang. Macam mana tenang, Ustaz? Tenangnya itu wallahu a'lam, dia akan rasa masing-masing. Tetapi siapa yang merasainya, dia akan tahu. Ketenangan. Sebab kehidupan kita ni, kita nak tenang. Kita nak tenang. Dan ketenangan antara salah satunya adalah dengan kita berkhidmat ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dirinya akan tenang. Manusia yang melakukan sesuatu pekerjaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita lihat dia akan menjadi seorang yang sangat tenang. Apa sahaja yang dia buat, dia akan tenang.
Dan ketenangannya itu akan dapat dirasai oleh setiap orang yang melaluinya. Setiap orang yang melaluinya. Dia bukan boleh diceritakan keterangannya, melainkan orang yang melaluinya, dan dia dapat merasai keseronokan, keindahan, apabila dia ikhlas melakukan sesuatu kebaikan. Baik, itu yang ketiga, hati yang sihat. Hati yang ciri-ciri hati yang sihat yang keempat, apabila tujuan hidupnya hanya satu, iaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hati yang sihat adalah hati yang mana tidak ada dalam hidupnya melainkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanallah ta'ala. Hati dia ni tidak ada yang lain melainkan nak melaksanakan, nak melakukan ketaatan kepada Allah. Lain tak ada. Dia nak taat kepada Allah. Kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita seharian, bersama dengan keluarga, bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakan sekerja dan sebagainya, tidak ada yang lain melainkan nak melakukan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dalam arti kata yang lain, melaksanakan apa sahaja yang disuruh Allah dan meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Hidup kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua je lah kan. Ikut apa yang disuruh oleh Allah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Dua tu je. Tetapi tuan-tuan, cabaran besar nak ikut walaupun dua, sebab kita ada musuh yang ada pada diri kita. Jadi hati yang sihat ni tuan-tuan, dia tak fikir lain. Dia bukan fikir tentang keduniaan, tetapi yang dia fikir, aku nak buat taat pada Allah. Solat untuk apa? Solat kerana Allah. Kerja untuk apa? Kerja kerana Allah. Buat baik kepada pasangan hidup, kepada isteri, pada suami, kerana apa? Untuk taat pada Allah. Allah suruh. Jujur untuk apa? Jujur ni kerana apa? Kerana Allah suruh aku jujur, aku kena taat pada Allah. Kan? Solat ni kerana apa? Kerana aku nak taat Allah. Allah suruh aku solat, aku pun taat pada Allah. Kenapa kamu berselawat? Kerana Allah suruh, aku taat pada Allah. Tunduk, patuh, ikut, itu adalah taat. Taat ni kita kena tunduk, kena terima, kena patuh, kena redha. Kena redha. Ada orang nampak dia macam taat tapi dia tak redha. Tak boleh juga, hati lah kan, hati. Dia kata aku redha, tapi dalam hati merungut, tak boleh juga. Kan, dalam hati kenapalah aku ni, kenapa. Tapi solat tak, solat tapi hati merungut, tak jadi juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita boleh periksa hati kita, adakah hati kita ini benar-benar sihat, mana benar-benar sihat. Jadi bagi mereka yang merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia akan nampak tujuan hidupnya. Akan nampak tujuan hidup dia. Dia nak bawa dirinya ke mana? Dia nak bawa rohani dirinya ke mana? Kepada Allah atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang keempat tuan-tuan. Baik, ciri-ciri hati yang sihat, yang kelima, iaitu bila sedang melakukan solat, maka hilanglah semua kegundahannya pada kenikmatan dunia yang sementara. Allahu akbar. Di dalam solat, di dalam solat telah ia temukan kenikmatan dan kesejukan jiwa yang suci. Subhanallah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ini saya sendiri pun belum sampai ya tuan-tuan. Saya pun tengok juga hati saya sendiri kan tuan-tuan. Maksud dia orang hati yang sihat ni tuan-tuan, kalau dia sedang solat ni tuan-tuan, senang cerita, cinta dia pada dunia habis.
segala kegundahan hati dia terhadap dunia, segala kesenangan hatinya terhadap dunia, ya, segala kecintaan hatinya terhadap dunia, tuan-tuan, ya, semuanya hilang. Subhanallah. Ini satu peringkat yang bukan boleh difikirkan, tapi boleh dirasakan, tuan-tuan. Masing-masing lah. Dia bukan boleh fikir-fikir, tuan-tuan. Dia kena lalui, ya, kena lalui. Sebab bila kita solat ni, tuan-tuan, bila solat Allahu Akbar, tuan-tuan, Allah Maha Besar ni, maksudnya tak ada yang besar selain daripada Allah. Bila kita Allahu Akbar, tuan-tuan, hilang dunia, ibarat kata gitulah. Maksudnya hati kita ni terus terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang ada yang bersifat sementara tu, tuan-tuan, hilang. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dapat tahap macam itu, tuan-tuan, Masya Allah. Maksudnya hati kita betul-betul sihatlah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana bila dia melaksanakan solat, tuan-tuan, dia menemukan kenikmatan dan kesejukan jiwa yang sangat suci. Dia solat tu nikmat. Tu lain macam, tuan-tuan. Solat nikmat. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau kita solat, kita dapat merasakan kenikmatan solat. Inilah yang diimpi-impikan setiap orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Solat dalam keadaan yang khusyuk. Solat dalam keadaan yang khusyuk, tuan-tuan. Kita dah hidup ni, tuan-tuan, kalau macam saya, tahun depan ni 48 tahun kan. Sekarang 47, 48 tahun. Jadi macam saya boleh nilai sendiri bagaimana tahap penguasaan ataupun tahap, nak kata khusyuk atau khusyuk boleh jugalah kita kan, tahap kualiti solat saya sepanjang 47 tahun. Saya boleh nilai setakat mana. Sebab kita tak boleh nilai orang lain, kita nilai diri kita sendiri. Sejauh mana solat kita itu, semakin kita solat, semakin nikmat. Semakin kita solat, semakin kita rasa rendah diri di hadapan Allah. Semakin kita solat, semakin kita dekat dengan Allah. Kita sahaja yang boleh nilai. Semakin solat, semakin nikmat. Bukan semakin solat, semakin malas. Semakin solat, tak ada rasa apa-apa. Ada tak, tuan-tuan? Ada. Umur 60 tahun, 70 tahun. Kenapa makin solat makin malas, makin solat makin tak nak buat solat? Semakin usia meningkat, semakin berat nak solat. Ada tak? Ada, tuan-tuan. Bukan ada, kadang-kadang lebih ramai, tuan-tuan. Saya tak nak cakap orang, tuan-tuan, ya, tapi kita boleh rasa diri kita masing-masing. Sedangkan dalam Islam, bila kita semakin solat, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin kita solat, semakin kita faham apa yang kita baca. Semakin solat, kita rasakan semakin hampir kita dengan Allah. Begitulah kualiti setiap daripada kita berkaitan tentang solat. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jadi bagi hati, bagi hati yang sihat ni, tuan-tuan, bila dia melaksanakan solat, maka hilanglah segala kegundahan dia berkaitan tentang dunia. Apatah lagi, tuan-tuan, kalau adalah hal-hal berkaitan tentang dunia, tuan-tuan, dia takkan habis-habis. Takkan habis, tuan-tuan. Lagi kalau orang yang sedang bekerja ni, bekerja untuk mencari wang ringgit, lagi businessman dan sebagainya, tuan-tuan, dalam kepalanya fikirnya duit, tuan-tuan. Duit, tuan-tuan. Setiap daripada kita ni akan merasakan begitu. Tapi saya kadang-kadang terfikir bagaimana para sahabat, tuan-tuan, dalam keadaan mereka ini taat kepada Allah, mereka juga bekerja, mereka juga mempunyai bisnes yang besar, tapi dalam keadaan solat mereka boleh meninggalkan fikiran mereka, hati mereka, hal yang berkaitan tentang dunia. Luar biasa. Luar biasa, tuan-tuan.
luar biasa. Kita kadang-kadang Allah Akbar, kejap fikir sana, kejap fikir sini. Lepas solat ni nak ke mana, lepas macam-macam tuan-tuan, terkejar-kejar kita. Lelas kita penat, lelah, akhir meninggal. Allah Akbar, tuan-tuan. Kejar. Benda tak sampai-sampai, kejar lagi. Bila kejar, penat, tak dapat, letih, meninggal. Saya kadang-kadang terfikir juga, kadang-kadang tuan-tuan, saya lah, sebab masih bekerja. Bila masih bekerja ni tuan-tuan kan, sibuk bekerja, masuk dah dekat 50 tahun. Lepas tu 51 sampai dah dengan 60. Bila dah 60 tuan-tuan, mungkin saya dah tak kuat dah. Kan? Otak pun dah jadi letih, kan? Badan pun dah jadi letih dan sebagainya. Silap-silap dan pop meninggal. Allah Akbar. Seharian sibuk bekerja, nak ibadah, dengan bersungguh-sungguh pun dah tak berapa nak larat, tahu-tahu meninggal. Ya Allah, ruginya hidup ni. Ya, sedangkan dunia ni tuan-tuan, inilah tempohnya, yang hanya sementara, yang kekal akhirat. Kita berpenat dalam hal dunia, tetapi akhirat kita bukan penat, lebih penat daripada dunia. Kerana apa? Kerana kita meninggalkan akhirat ketika mana kita berada di dunia. Jadi betul lah, Nabi selalu juga berpesan kepada kita, agar kita ni senantiasa ingat kematian. Kerana dengan kita mengingati kematian ini, dia akan memberi perangsang kepada kita untuk mencari bekal akhirat. Kalau tak, kita habis gitu saja. Bukanlah saya nak katakan bahawa orang yang bekerja itu tidak ada akhirat. Tidak. Ada orang bekerja lillahi ta'ala, dapat akhirat, dapat. Tapi berapa ramai orang yang bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bekerja ni itu boleh menambahkan amal jariah, okey. Tapi kalau hanya sekadar bekerja mencari wang ringgit semata-mata, maka dia akan dapat kelelahan. Cukup bulan dapat gaji, bayar sana, bayar sini, lepas tu kadang cukup tak cukup, sampai bulan dapat gaji balik. Itulah kitaran hidup. Last sekali badan semakin hari semakin lemah, letih, sakit, meninggal, habis. Na'udzubillah min zalik. Tapi alangkah bahagianya bagi mereka yang berfikir tentang akhirat. Jadi apa saja yang dibawa tentang dunia ini disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keseluruhannya itu kembali kepada dirinya untuk kebahagiaan dia di hari akhirat kelak. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ciri hati yang sihat yang keenam apa dia? Sangat menghargai waktu dan tidak mensia-siakannya, melebihi rasa kekhawatiran orang bakhil menjaga hartanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang hati yang sihat ni tuan-tuan, dia tak buang masa. Sesaat berlalu sangat berharga bagi diri dia. Sangat berharga bagi diri dia. Jadi maksudnya tuan-tuan, setiap waktu ataupun detik waktu kehadapan tuan-tuan, dia diisi dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada diri dia. Maksud dia apa? Setiap waktu yang berlalu semuanya pahala bagi diri dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang terbaiklah. Kalau orang-orang sufi, orang-orang tasawuf tuan-tuan, setiap detik yang berlaku semuanya zikrullah. Semua zikrullah tuan-tuan. Duk Allah. Bagi dia tertinggal satu detik itu dengan kalimah Allah, dosa bagi dia. Ini orang tasawuf dah tuan-tuan. Kalau orang-orang awam macam kita, mungkin kita biasa saja tuan-tuan. Kan kadang-kadang kita boleh santai-santai, lepak sana, lepak sini kan. Tapi kalau orang yang hati sihat ni tuan-tuan, dia akan mencari ruang dan peluang untuk menambah pahalanya di sisi Allah. Apa sahaja tuan-tuan, bukan hanya sekadar baca Quran, berzikir dan sebagainya. Mungkin dari sudut khidmat dia, mungkin dari sudut sedekah dia,
Apa sahaja yang mendatangkan pahala bagi dia, dia akan buat. Jadi dia sangat-sangat menghargai waktu. Sebab itu kalau dia tertinggal waktu-waktu yang penting untuk diri dia, dia sangat menyesal. Sangat menyesal. Kalau dalam bulan Ramadan 10 malam terakhir lah contoh tuan-tuan, kalau tertinggal satu malam bangun, dia menyesal sangat tuan-tuan. Hatta kadang-kadang tuan-tuan dalam bulan Ramadan lah contohnya kan, dia tertinggal tarawih contohnya kan, dia menyesal. Ada orang menyesal tak tuan-tuan? Tak ada. Biasa ya. Semayang pun okey, tak semayang pun okey. Alah, sunat dia. Contoh kan. Jadi maksud setiap waktu yang ada tu diisi. Paling kurang tuan-tuan, dia zikir lah, tu paling kurang. Paling kurang dia zikir, dia selawat ke kan, dia bertasbih ke, dia bertahlil ke, itu paling kurang. Baca Quran dan sebagainya. Dia takkan biarkan waktu itu terluang begitu saja. Zaman sekarang tuan-tuan, saya tak cakap orang, saya sendiri pun mengalaminya. Tuan-tuan ni lah contoh WhatsApp kan tuan-tuan kan, kita kadang tengok dalam grup kita, sekejap je, setengah jam, Allah sekejap, kenapa setengah jam tengok kan, setengah jam tu tuan-tuan boleh baca Quran dekat satu juzuk tu, 45 minit satu juzuk kan. Tapi kita tak rasa tuan-tuan, tak rasa benda tu. Saya lah terfikir gitu lah kan, sekejap lah. Kita tengok TikTok tuan-tuan, kadang-kadang tengok TikTok, adalah TikTok yang bagus, okey lah, ceramah-ceramah okey lah kan. Tapi kalau yang tak baik tuan-tuan, duduk lama je, tak ada apa. Semua rasa tuan-tuan, tak kira anak muda ke, budak-budak ke, bapak budak ke, atuk ke, semua ada tuan-tuan. Mana dia terkecuali? Mana yang terkecuali? Saya kagum pada seorang prof dekat UM masa saya ambil master ke sana tuan-tuan. Dia buat keputusan untuk diri dia. Dia tak ada handphone. Dia prof, dia tak ada handphone. Dia pengarah, masa tu dia pengarah Akademi Islam. Dia tak ada handphone tuan-tuan. Kenapa tak ada handphone? Dia kata bagi dia, ini adalah salah satu yang mengganggu hidup saya. Dia buat keputusan untuk diri dia. Bagi dia ini adalah perkara yang mengganggu hidup dia. Dia kata saya tak perlu ada handphone. Siapa nak jumpa saya datang jumpa saya. Selama kan. Kehidupan kita ni sebenarnya apa yang kita fikirkan itulah kita. Hebatlah. Kalau bagi saya hebatlah. Macam kita sekarang ni, apa yang kita fikirkan, tak ada handphone tak hidup, betul tak? Kita fikir tidak ada handphone tak hidup. Tidak ada handphone, kalau tak ada handphone kita terputus segala-galanya. Itu fikiran kita. Sebab itu kita jadi gitu. Itu maksud saya kita kan. Kalau saya tak ada handphone, nanti nak bekerja macam mana? Contoh, itu fikiran kita. Adakah benar bila kita tidak ada handphone, kita jadi yang sedemikian? Tak semestinya juga. Hidup tak? Hidup ya. Sebab tu yang saya bila pro kat UKM tu dia cakap gitu, okey hidup dia kan. Okey hidup dia. Betul juga kan. Dia sebenarnya apa yang kita fikirkan itulah tentang kehidupan kita. Itulah tentang kehidupan kita. Jadi ada je setengah orang dia tak layan langsung WhatsApp. Dia ada handphone. Dia ada handphone tapi dia tak on langsung WhatsApp, dia tak download langsung. Nak cakap dengan dia, call. Nak cakap dengan dia, call. So mana yang lebih power? Dia yang lebih power. Sebab orang perlukan dia, kau kena call lah. Betul tak? Dari sudut logiknya, dia lagi power lah. Kalau benda-benda remeh, orang takkan hubungi dia. Jadi benda-benda yang penting orang akan hubungi dia. So kalau kau nak cakap dengan aku ada call. So kau call, kau cakap. Kita tuan-tuan, grup WhatsApp saja, Masya Allah. Sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, semua ada. Grup kerja, jabatan ni, fakulti ni. Mati keras tuan-tuan. Saya tak kata orang saya. Lahir apa tuan-tuan? Tekan delete. Sungguh tuan-tuan. Grup surau, grup masjid, itu belum lagi grup surau, grup masjid, dia kutuk orang sana, kutuk orang ni, baca pula tu. Baca satu,
Satu teruk betul orang ni, teruk. Teruk saja tuan-tuan. Allah Akbar. Haru biru tuan-tuan. Belum grup adik-beradik dah, dia kenapa pula ni? Nak layan. Tahu-tahu sejam tuan-tuan tak mana kah. Habis gitu, begitu je. Allah bagi 24 jam. Saya takkan tahu orang tuan-tuan saya. Sebab tu saya kadang-kadang saya delete tuan-tuan. Delete pun ada masa. Delete pun ada masa tuan-tuan. Letihnya dunia. Sebab itu saya kata, zaman kita zaman fitnah. Antara fitnah ni dah ada tuan-tuan. Inilah fitnah dah. Betul. Fitnah kehidupan. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita buat kan. Banyak lagi perkara yang boleh kita buat. Tak apalah tuan-tuan, maksud dia paling kurang kita ada fikir macam itu pun nak menunjukkan hati kita dah sihat. Kan? Dan lepas tu kita buatlah keputusan untuk diri kita, apa yang kita perlu buat. Saya memang pernah sampai satu tahap tuan-tuan, saya tak nak download WhatsApp. Saya pernah nak buat satu keputusan begitu. Tapi memandangkan gitu dah tuan-tuan, takut nanti info tak ada lah, itulah ini lah, kalah tuan-tuan, saya kalah. Allah Akbar, lemah kita ni tuan-tuan. Ya, baik tuan-tuan, yang seterusnya ciri-ciri hati yang sihat yang ketujuh, tidak pernah berputus asa ataupun malas dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita berikan laluan azan Isya. Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة وبعد المغفرة. Baik tuan-tuan, puan-puan dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketujuh tadi, tidak pernah terputus dan malas dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dia ada rasa malas nak beribadah. Kadang-kadang malas nak baca Quran, malas nak berzikir. Dia akan datang perasaan tuan-tuan. Jadi orang yang punya hati yang sihat ni tuan-tuan, dia tak pernah terputus ataupun malas dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mudawamah, dia senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap masa, setiap ketika. Memang betul sifat manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang dia penat. Dia penat, dia rasa macam letih, malas nak ambil ibadah. Tuan-tuan, kita lawan. Sebab perasaan malas tu tuan-tuan, dia ada pada setiap diri manusia. Hatta Nabi SAW pun berdoa, mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi ajar kepada kita dan Nabi sendiri baca, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Ajzi wal kasal, lemah dan malas. Maksudnya kita ni tuan-tuan, ada ketika rasa lemah, letih, rasa malas. Betul tuan-tuan. Jadi kita minta Allah SWT lindungi diri kita ni pada sifat lemah dan malas. Dan insya-Allah bila kita tak ada sifat malas, tak ada sifat lemah dan sebagainya, kita akan senantiasa bersemangat. Nak senantiasa bersemangat ni tuan-tuan, sebenarnya kita nak beribadah, nak buat satu amalan ni tuan-tuan, dia kena bersama. Kalau seorang-seorang dia penat. Kalau kita suami isteri tuan-tuan, cari kekuatan. Bangun malam kan, cari kekuatan, masing-masing bangun. Nak kuat lagi tuan-tuan, tarik anak-anak kita. Nak baca Quran tuan-tuan, baca sama-sama. Dia semua. Kalau baca seorang-seorang, dia lemah. Sebab itu tuan-tuan, kalau dekat pusat tahfiz sebagai tuan-tuan, kita tengok orang baca ramai-ramai kan, dia semangat. Baca ramai-ramai. Cuba dia baca seorang, letih. Lepas tu kita kalau dekat rumah tuan-tuan, panggillah isteri kita, anak kita, duduk sekali baca sama. Nak cantik, aku baca sambung. Ataupun baca masing-masing tapi duduk dalam kelompok halaqah yang sama, dia semangat. Kalau baca seorang boleh tuan-tuan, semuka lepas tu sadaqallahul azim. Cukuplah. Dia tak boleh sampai setengah jam. Tak boleh sampai tuan-tuan. Sebab setiap kita yang nak kepada agama ni tuan-tuan, memang dia punya musuh besar. Musuh dia besar. Kalau nak berzikir ke nak apa, ajak sama-sama tuan-tuan, insya-Allah dia kuat. Sebab itu rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dia buat satu amalan tu bersama-sama, masya-Allah dia kuat.
kuat insya-Allah. Baca ta'lim ke tak apa tuan-tuan, baca Quran tak apa, bawa sekali, insya-Allah dia ada nur, ada cahaya nanti masuk ke dalam hati penghuni rumah tersebut. Okey, yang ke-8 tuan-tuan, yang terakhir, iaitu lebih mengutamakan pada pencapaian kualiti atas suatu amal perbuatan daripada kuantiti. Ia lebih cenderung pada keikhlasan dalam beramal mengikut petunjuk syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping selalu merenung segala bentuk kurniaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan mengkaji kembali sifat tidak mampu dalam memenuhi hak-haknya. Jadi tuan-tuan, orang yang hatinya sihat, dia selalu mengkaji tentang kualiti, bukan kuantiti. Macam solat tuan-tuan kan, apa yang dilihat? Kualiti. Dapat tak solat aku ini membentuk peribadi? Bila dia berpuasa tuan-tuan, dapat tak aku berpuasa ini hati aku lebih lembut menerima segala teguran, nasihat orang dan sebagainya. Dia melihat dari sudut kualiti. Baca Al-Quran, dia bukan hanya sekadar baca, tetapi dia cuba memahami isi kandungan Al-Quran. Selepas tu dia akan cuba mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dia melihat dari sudut kualiti, bukan kuantiti semata-mata. Jadi apa saja yang kita buat tuan-tuan, bila dia melihat kualiti, sudah pasti dekat situ akan adanya sifat keikhlasan. Bila bersedekah, bukan kerana banyak sedikitnya, tetapi melihat dari sudut ikhlas ataupun tidak ikhlas aku bersedekah. Aku menolong orang kerana apa? Ikhlas ataupun tidak ikhlas. Dia melihat dari sudut kualiti, bukan kuantiti. Ini adalah hati yang sihat. Kalau dia bersedekah, infak, dia nak orang lihat dia, itu hati dia masih belum lagi bersih. Walaupun dia banyak infak tuan-tuan, tapi niat bukan kerana Allah, itu bukan kualiti. Sayanglah, rugilah. Dia boleh dapat dekat dunia, tapi dekat akhirat dia tak dapat. Rugi sangat tuan-tuan. Duit habis, semua habis, tapi dekat akhirat dia muflis, tak dapat apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, itulah dia 8 ciri-ciri hati yang sihat yang sempat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah untuk akan datang kita masuk penyebab hati yang sakit tuan-tuan. Jadi apa yang kita bicarakan sebentar tadi tuan-tuan adalah perkara yang melibatkan tentang pekerjaan hati. Hati yang kita tidak nampak, tetapi ia berlaku dalam kehidupan kita seharian. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama bersihkan hati kita, dengan kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah, mengikhlaskan hati kita, mengharapkan keredaan Allah. Lama kelamaan insya-Allah tuan-tuan, hati kita sedikit demi sedikit akan ikhlas, akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Segala yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf banyak-banyak atas segala kesalahan dan kesilapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Nasallallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.